وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر. Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang mukallaf. Hukumnya wajib sekali seumur hidup apabila memenuhi syarat-syaratnya. Dan serulah kepada umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan, ceruk rantau yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Qiran artinya bersama-sama. Haji Qiran ialah mengerjakan kedua-dua haji dan umrah dengan serentak, iaitu dengan satu tawaf, satu sa'i dan satu bergunting, kerana pelaksanaan umrah itu dimasukkan dalam kerja-kerja haji. Haji Qiran dikenakan dam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa mengerjakan haji bersama umrah, iaitu Qiran, maka sahlah dia kerjakan satu tawaf dan satu sa'i sahaja untuk kedua-dua haji dan umrah itu. Riwayat Tirmizi. Haji Qiran juga boleh berlaku apabila jemaah haji masuk ke tanah haram dengan niat umrah dengan mengerjakan haji tamattu. Sebelum sempat melakukan tawaf umrah, jemaah haji didatangi uzur sa'i yang menegah dari bertawaf sedangkan waktu wukuf sudah hampir, yakni tanpa selesai ibadat umrah dan terus ke Arafah untuk berwukuf. Maka hendaklah berniat ihram haji Qiran tanpa selesai umrah terus ke Arafah untuk berwukuf. Jemaah haji yang memilih untuk melakukan haji Qiran dikenakan dam tertib dan takdir menurut syarat-syaratnya dengan menyembelih seekor kambing atau kibas atau 1/7 lembu atau unta yang mencukupi syarat untuk korban. Jika tidak mampu, hendaklah berpuasa 10 hari, 3 hari semasa di tanah haram dan 7 hari apabila sampai ke kampung masing-masing. Jika tidak mampu, hendaklah bersedekah sebanyak 10 cupak makanan asasi. Jika sekiranya masih tidak mampu, bertanggunglah di atas zimahnya. Rukun haji terdiri daripada niat haji, wukuf, tawaf haji, sa'i haji, bergunting atau bercukur, tertib kepada kebanyakan rukun. Wajib haji pula adalah niat ihram di miqat, meninggalkan larangan ihram, mabit di Muzdalifah, melontar 7 biji anak batu di Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah, mabit di Mina, melontar 7 biji anak batu di 3 Jamrah, Jamrah Sughra, Jamrah Wusta dan Jamrah Kubra. Pakaian ikhram bagi lelaki ialah 2 helai kain lepas, iaitu tidak berjahit dan tidak bercantum. Sehelai dipakai sebelah bawah untuk menutup aurat, iaitu antara pusat dan lutut, dan sehelai lagi dibuat selendang. Kain ini disunatkan berwarna putih. Bagi jemaah haji wanita pula, hendaklah menutup semua badannya kecuali muka dan tapak tangan yang hendaklah terbuka seperti dalam keadaan bersolat.
Jemaah haji akan berniat ikhram haji di miqat atau sebelumnya dan seterusnya terikat dengan larangan ikhram. Lafaz niatnya, Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku mengerjakan haji dan umrah dan berikhram dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Miqat ialah ketetapan sempadan untuk memulakan ibadat umrah atau haji. Menjadi kelaziman jemaah haji Malaysia akan bermiqat sama ada di Bir Ali atau Kanul Manazil berdasarkan laluan masuk ke Mekah. Jemaah masuk ke Mekah melalui Madinah bermiqat di Zulhulaifah atau Bir Ali. Jemaah haji mendirikan solat sunat ihram 2 rakaat sebagai memulakan ihram dan disusuli dengan niat ihram haji. Jemaah haji yang terus ke Jeddah dan masuk ke Mekah dengan berihram bermiqat di Kanul Manazil semasa di dalam pesawat. Solat sunat ihram boleh dilakukan pada awal perjalanan musafir di stesen balai berlepas dan niat ihram selewat-lewatnya sebelum melepasi Kanul Manazil. Anak kapal akan membuat pengumuman sebelum pesawat melepasi Kanul Manazil. Setelah berniat ihram haji kiran, jemaah haji kini berada di dalam larangan ihram. Yang dimaksudkan dengan larangan dalam ihram ialah perkara-perkara yang dilarang jemaah haji melakukannya bermula dari lafaz niat ihram sehingga tahallul. Menjaga larangan dalam ihram termasuk perkara wajib bagi ibadah haji dan umrah. Larangan semasa ihram secara umumnya dibahagikan kepada 5 kategori. Pakaian, wangian, kecantikan, alam sekitar, hubungan kelamin. Pakaian, dilarang memakai pakaian bersarung, berjahit, bercantum seperti seluar, baju kemeja, stokin, kasut yang menutup jari-jari kaki dan tumit, kain pelikat yang berjahit dan sebagainya. Jemaah haji lelaki sahaja dilarang menutup kepala atau sebahagian daripadanya dengan menggunakan songkok, kopiah, serban, kain ihram dan sebagainya. Jemaah haji lelaki sahaja dilarang menutup muka dan tapak tangan untuk jemaah haji wanita sahaja. Jemaah haji lelaki dibolehkan menutup muka semasa ihram. Dilarang memakai sarung tangan. Wangian, dilarang memakai wangi-wangian sama ada di badan, makanan, minuman atau menghidungnya ke dalam hidung. Dilarang memakai minyak di kepala, janggut dan semua bulu muka selain yang tumbuh di pipi dan dahi. Kecantikan, dilarang menanggalkan rambut atau bulu dari mana-mana anggota badan. Dilarang mengerat atau memotong kuku. Alam sekitar, dilarang memotong, menebang, mengerat, mematahkan, mencabut atau membinasakan pokok-pokok di tanah haram. Dilarang memburu, menembak, menangkap, mengurung atau membinasakan binatang buruan darat yang halal dimakan sama ada di tanah halal atau haram. Hubungan kelamin, berkahwin, mengawinkan atau menerima wakil kawin. Melakukan mukadimah, persetubuhan, bersetubuh. Talbiyah sunat dilafazkan selama berada dalam keadaan berihram. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Jemaah haji yang berniat haji kiran disunatkan untuk tawaf kudum atau tawaf selamat datang. Lafaz niatnya, اللهم إني أريد طواف بيتك الحرام 7 أشواط طواف القدوم لله تعالى.
yang bermaksud, Ya Allah, sesungguhnya aku hendak mengerjakan tawaf Baitullah Al-Haram, 7 keliling tawaf kudum kerana Allah Ta'ala. Setelah selesai tawaf kudum, jemaah haji boleh melakukan perkara-perkara sunat seperti solat 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim. Jika keadaan sesak, jemaah haji boleh solat sunat tawaf di mana-mana asalkan dalam masjid. Berdoa di multazam dan meminum air zam-zam. Setelah melakukan tawaf kudum, afdal jemaah haji terus melakukan sa'i haji. Ini bermakna jemaah haji tidak perlu mengulangi sa'i setelah mengerjakan tawaf ifadah tawaf haji. Harus diingati bahawa jemaah haji masih berada dalam larangan ihram. Oleh itu, jemaah haji tidak boleh bercukur atau bergunting atau melakukan apa-apa yang dilarang semasa dalam berihram. Untuk haji qiran, semasa menunggu waktu wukuf, jemaah haji digalakkan untuk memperbanyakkan amalan seperti bersolat di Masjidil Haram, membaca Al-Quran, berzikir dan lain lagi. Jemaah haji juga digalakkan untuk menghadiri taklimat dan ceramah agama sebagai persediaan untuk berwukuf. Pada 8 Zulhijjah, tarikh jemaah haji berangkat ke Arafah. Jemaah haji yang mengerjakan haji qiran tidak perlu memperbaharui niat haji, memadai dengan memperbanyakkan talbiyah. Jemaah haji akan mula berangkat ke Arafah secara berperingkat-peringkat. Tabung haji sentiasa memantau pergerakan jemaah haji ke Arafah. Setibanya jemaah haji di Arafah, mereka akan ke khemah-khemah yang telah disediakan oleh pihak Muasasah Asia Tenggara dan diatur mengikut maktab masing-masing. Sementara menunggu waktu wukuf, jemaah haji memperbanyakkan aktiviti-aktiviti ibadah seperti solat, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran serta bertalbiyah. Wukuf adalah kemuncak haji. Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang kedua dan yang utama dari rukun-rukun haji. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud dari Abdul Rahman bin Ya'mur radhiyallahu an, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang penyeru menyerukan, haji itu ialah Arafah. Barang siapa datang pada malam tanggal 10 sebelum terbit fajar, bererti dia telah mendapatkan Arafah. Riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Waktu wukuf bermula dengan gelincir matahari pada 9 Zulhijjah hingga terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Khutbah Arafah akan disampaikan dan solat zuhur dan asar secara jamak tamam takdim. Jemaah haji disunatkan menghadap ke arah kiblat dengan berdoa, berzikir, beribadat dengan penuh pengharapan. Tiada waktu yang dijamin khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keampunannya, melainkan pada hari wukuf di Arafah. Wajib haji ketiga ialah mabit di Muzdalifah, yakni bermalam di bumi Muzdalifah. Selepas waktu maghrib, jemaah haji akan bertolak ke Muzdalifah. Waktu mabit bermula daripada selepas paruh malam 10 Zulhijjah hingga terbit fajar. Jemaah haji dikendaki berada seketika sahaja sudah memadai untuk sah bermalam di Muzdalifah. Apabila tiba di Muzdalifah, bersegera menunaikan solat maghrib dan isyak secara jamak tamam. Memperbanyakkan zikrullah, bersolat, berdoa dan membaca Al-Quran. Sunat mengutip 7 biji anak-anak batu untuk melontar jamrah kubrah pada 10 Zulhijjah. Setelah melepasi tengah malam, jemaah haji akan bertolak ke Mina untuk melontar jamrah kubrah untuk lontaran 10 Zulhijjah.
Waktu melontar jamrah kubra bermula daripada selepas separuh malam 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Kelaziman bagi jemaah haji Malaysia melontar jamrah kubra pada malam 11 Zulhijjah bagi mengelakkan kesesakan dan berasa-asa dengan jemaah haji negara lain. Jemaah haji hendaklah memastikan mereka telah menyempurnakan lontaran sebanyak 7 biji anak batu satu persatu dengan penuh yakin dan menurut syarat-syaratnya. Selepas melontar jamrah kubra, jemaah haji boleh bertahalul awal dengan bercukur atau menggunting rambut, yakni rukun haji kelima. Bercukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai, tetapi lebih afdal bercukur semuanya sekali bagi lelaki. Bagi wanita, memadai menggunting rambut sahaja. Setelah bertahalul awal, jemaah haji boleh memakai pakaian biasa. Hampir kesemua larangan ihram gugur kecuali berkahwin, mengawinkan atau menerima wakil kawin, melakukan mukadimah, persetubuhan, bersetubuh. Wajib haji yang kelima ialah mabit di Mina, bermaksud berada di bumi Mina pada malam-malam hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sebaiknya jemaah haji memperbanyakkan membaca Al-Quran dan berzikir, serta menghidupkan hari-hari tasyrik dengan ibadat sunat seperti solat duha, tasbih, hajat dan tahajud pada sebelah malam. Inilah peluang untuk membina keazaman, mentaati serta mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau bagaimanapun, jemaah haji boleh juga keluar meninggalkan Mina dan menuju ke Mekah pada hari ke-12 Zulhijjah sesudah bermalam di Mina pada malam 11 dan 12 Zulhijjah. Cara begini dipanggil nafar awal. Syarat-syarat nafar awal adalah seperti berikut. Meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari pada 12 Zulhijjah. Telah menyempurnakan lontaran semua ketiga-tiga jamrah 2 hari tasyrik. Terlebih dahulu berniat nafar untuk kembali ke Mekah semasa berada di kawasan Mina dan tidak berazam lagi kembali ke Mina. Telah bermalam di Mina 2 malam, iaitu pada malam 11 dan 12 Zulhijjah. Pada hari-hari tasyrik, jemaah haji diwajibkan melontar ketiga-tiga jamrah, iaitu jamrah sughra dengan 7 biji anak batu, jamrah wusta dengan 7 biji anak batu, dan jamrah kubra dengan 7 biji anak batu mengikut syarat-syaratnya. Syarat-syarat melontar. Melontar 7 anak batu pada tiap-tiap jamrah. Tertib jamrah iaitu dimulai dengan melontar jamrah sughra, kemudian jamrah wusta dan diakhiri dengan jamrah kubra. Tertib hari iaitu tidak boleh melontar di ketiga-tiga jamrah bagi hari yang ke-11 Zulhijjah, melainkan telah melontar di jamrah kubra bagi lontaran 10 Zulhijjah. Demikian juga tidak boleh melontar di ketiga-tiga jamrah bagi hari yang ke-12 Zulhijjah, melainkan telah melontar di ketiga-tiga jamrah pada hari ke-11 Zulhijjah. Begitu juga tidak boleh melontar pada hari ke-13 Zulhijjah, melainkan telah melontar di ketiga-tiga jamrah bagi hari yang ke-12 Zulhijjah. Melontar jamrah kerana Allah Ta'ala. Melontar dengan anak batu atau jenisnya. Batu yang dilontar itu hendaklah jatuh ke dalam takungan jamrah dengan yakin. Melakukan lontaran dengan gaya melontar. Melontar dengan tangan. Melontar untuk diri sendiri sebelum melontar mewakili orang lain, dan hendaklah mendapat pengesahan dan kelulusan pembimbing ibadat haji dan pegawai perubatan. Amalan-amalan sunat melontar. Bertakbir setiap kali melontar.
melontar dengan tangan kanan. Anak batu yang dilontar hanya sebesar kacang kuda. Melontar dalam keadaan menghadap ke arah kiblat di ketiga-tiga jamrah. Melontar secara muwalat iaitu berturutan. Melontar dengan batu yang tidak bernajis. Jemaah haji akan balik ke Mekah setelah melontar pada 13 Zulhijjah ini, dikenali dengan Nafar Thani. Tawaf ifadah, rukun. Tawaf adalah rukun yang ketiga bagi fardu haji. Tawaf bermaksud mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali pusingan. Bermula dari sudut Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syaratnya. Sunat melafazkan niat tawaf. Allahumma inni uridu tawafa baitikal haram 7 أشواط طواف الحج فيسره لي وتقبله مني لله تعالى. Lafaz niatnya yang bermaksud, Ya Allah, aku hendak tawaf Baitullah Al-Haram 7 keliling bagi tawaf haji kerana Allah Ta'ala. Maka permudahkanlah bagiku dan terimalah dariku kerana Allah Ta'ala. Syarat sah tawaf, menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, yakni berwudu. Suci badan, pakaian dan tempat tawaf daripada najis. Bermula dan berakhir di sudut Hajarul Aswad. Menjadikan Kaabah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar binaan Kaabah seperti Hijr Ismail dan Syazarwan. Mengekalkan niat tawaf. Cukup 7 pusingan dengan yakin. Amalan sunat tawaf, berjalan kaki, mengucup Hajarul Aswad pada permulaan tawaf, istilam Hajarul Aswad dan kemudian mengucup tapak tangan atau isyarat dengan tapak tangan ke arah Hajarul Aswad sambil bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Walillahil hamd. Lalu mengucup tapak tangan tersebut pada setiap pusingan permulaan tawaf. Istilam rukun yamani dan tidak mengucup rukun tersebut. Melakukan ramal berlari-lari anak pada 3 pusingan pertama bagi tawaf yang diikuti dengan sa'i bagi jemaah haji lelaki sahaja. Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan secara muwalat berturutan. Melakukan tawaf dengan tawaduk dan khusyuk. Mendirikan solat sunat tawaf 2 rakaat setelah selesai tawaf. Usalli sunnat at-tawafi rak'ataini lillahi ta'ala. Afdal dilakukan di belakang makam Ibrahim. Sekiranya tidak berkemampuan, boleh dilaksanakan di dalam Hijr Ismail atau di mana-mana tempat di dalam Masjidil Haram. Berdoa, berzikir, dan membaca Al-Quran. Rukun haji yang keempat ialah sa'i, iaitu berjalan ulang-alik di antara Bukit Safa dan Marwah setelah selesai tawaf haji. Sunat melafazkan niat sa'i. Allahumma inni uridu an as'a baina as-safa wal marwah 7 ashwatin sa'yal hajj lillahi ta'ala. Lafaz niatnya yang bermaksud, Ya Allah, aku hendak sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali sa'i haji kerana Allah Ta'ala. Angkatlah kedua-dua belah tangan sambil menghadap ke arah Kaabah dengan bertakbir. Syarat sah sa'i dilakukan selepas tawaf rukun, bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah.
Cukup 7 kali berulang alik yakin, iaitu dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dikira sekali, dan dari Bukit Marwah ke Bukit Safa dikira sekali. Hendaklah sampai penghujung tempat sa'i di Bukit Marwah dan kaki Bukit Safa pada setiap kali pusingan sa'i. Hendaklah melakukan sa'i di tempat yang telah ditetapkan. Mengekalkan niat sa'i. Amalan sunat sa'i dalam keadaan berwudu dilaksanakan sejurus selepas mengerjakan tawaf. Keluar ke tempat sa'i dengan melalui pintu Safa, babu Safa. Menaiki Bukit Safa dan Marwah bagi lelaki sahaja. Menghadap ke arah Kaabah sambil bertakbir 3 kali. Bertahlil dan berdoa semasa berada di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Muwalat berturutan. Melakukan ramal iaitu berlari-lari anak pada setiap pusingan apabila berada di kawasan yang bertanda lampu hijau bagi lelaki sahaja. Berjalan kaki. Mengelak kesesakan di tempat sa'i. Jika berlaku kesesakan, elakkan daripada menyakiti orang lain. Berdoa, berzikir dan membaca Al-Quran. Maka selesai sudah ibadah haji dan segala larangan ihram gugur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amalan dan ganjaran haji mabrur. Rukun haji yang ke-6 ialah tertib pada kebanyakan rukun, iaitu didahulukan niat ihram dari rukun-rukun yang lain. Melaksanakan ibadah haji dengan tertib pada kebanyakan rukun. Amalan terakhir sebelum meninggalkan tanah haram Mekah ialah tawaf wada. Jemaah haji yang meninggalkan tawaf wada tanpa uzur yang dibenarkan syarak dikenakan dam, tertib dan takdir. Setelah menunaikan tawaf wada, jemaah haji hendaklah bersegera meninggalkan Mekah. Jemaah haji dilarang membeli belah, dilarang bersantai dan tidur di dalam bilik, dilarang membayar hutang yang boleh ditanggung, dilarang mengambil gambar atau bergambar di dalam Masjidil Haram atau ketika dalam perjalanan balik ke bangunan penginapan.
dilarang sengaja mencari-cari peminta sedekah untuk bersedekah. Lembaga Tabung Haji telah mengorak langkah menerajui dunia pengurusan haji dengan moto Bersama Santuni Duyufur Rahman. Tabung Haji bertekad memberi perkhidmatan yang terbaik kepada jemaah haji Malaysia. Semoga dengan penerbitan panduan ibadat haji ini dapat memberi manfaat kepada bakal-bakal haji dalam melaksanakan ibadat dengan sempurna dan diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai haji yang mabrur. Hadirku sebagai Duyufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran.